Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua wartawan yang sanggup datang ke pejabat kita walaupun dalam keadaan kita masih lagi mengalami COVID yang tak habis-habis ini. Jadi begitu juga sahabat-sahabat baik kita yang sentiasa follow kita ni, tak ada masalah. Jadi pada pagi ini kita akan membuat kenyataan media mengenai kes Allahyarham Muhammad Adib, Muhammad Kasim, dan bersama-sama saya pada pagi ini adalah kepimpinan, sebahagian daripada kepimpinan pembela, iaitu saudara Mahmud di sebelah kanan, Cikgu Izzat sebelah kiri, dan juga kita punya ketua media saudara Tuan Haji Rashidi. Okey, saya akan bacakan kita punya kenyataan dan selepas ini kita akan buka kepada tambahan daripada sahabat daripada kepimpinan pembela, dan selepas itu kita akan buka kepada persoalan jika ada, ya. Okey, kenyataan media mengenai kes Allahyarham Muhammad Adib bin Muhammad Kasim. Pertama, pembela merujuk kepada kenyataan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi YB Datuk Zuraida Kamarudin bahawa kes ini ditutup sementara dan akan dibuka semula jika terdapat bukti baru. Kenyataan menteri ini mengejutkan rakyat kerana bukan sahaja ia menidakkan keadilan kepada keluarga Allahyarham, malah ia menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Pertamanya, kenapa pengumuman ini dibuat oleh YB Zuraida walhal kes ini tidak ada melibatkan kementerian beliau, iaitu Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Cuma dulu memanglah dia Menteri KPKT, jadi sepatutnya bukan dia yang buat kenyataan ini. Yang kedua, apa maksud sementara? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Jadi kita tidak tahu apa dikatakan sementara di sini, yang menimbulkan satu polemik yang kita tidak tahu apa niat tersirat disebut sementara. Ketiga, dari manakah akan didapati bukti-bukti baru jika kes ini telah ditutup? Bermakna bahawa kalau tidak ada siasatan dibuat, di mana bukti baru nak didapati? Adakah pihak kerajaan hanya menunggu laporan daripada mana-mana pihak memberikan bukti-bukti baru, ataupun macam mana? Jadi ini pun tidak clear. Bukti baru yang disebutkan itu dari mana akan diperolehi yang membolehkan fail ini dibuka semula. Keempat, apakah hasil siasatan yang telah dijalankan selama ini? Kenapa tidak didedahkan kepada umum? Dahulu Ketua Polis IGP Tan Sri Hamid Badu ada menyatakan akan menjalankan siasatan, menubuhkan komiti. Menteri Dalam Negeri pun menyatakan bahawa siasatan dijalankan. Jadi apa dia punya hasil siasatan ini pun tidak dijelaskan kepada rakyat umum keseluruhannya. Kelima, apakah tidak terdapat bukti-bukti kukuh terhadap pesalah walhal banyak video dan gambar yang telah dirakam oleh pelbagai pihak semasa kejadian, dan suspek telah pun pernah direman. Jadi kita muskil zaman teknologi yang begitu canggih hari ini, yang pasti dapat mengenal pasti, tetapi dikatakan tidak dapat dikenal pasti suspek yang terlibat dalam kes ini. Jadi dalam keadaan dunia yang dah berteknologi tinggi ini, orang sudah sampai ke pergi turis ke angkasa, sudah ada kereta yang tidak ada driver dan sebagainya, drone pun sudah boleh dicipta, tentera robot pun boleh dicipta, manusia robot boleh dicipta. Jadi kita dengan adanya video, dengan adanya gambar yang begitu banyak tersedia di media sosial pun masih seolah-olah dikatakan tidak dapat dikenal pasti. Kita kena ingat kes banyak kes-kes dahulu walaupun telah ditanam, ditaruh simen dan sebagainya. Kalau kita ingat kes Kobe Moraes pun dapat dikesan, dan pelbagai kes
Jadi ini agak muskil lah bagi kami. Kenapa dikatakan setelah begitu banyak evidence gambar dan sebagainya, suspek telah diramat tetapi masih dikatakan tidak ada bukti yang kukuh terhadap suspek. Di dalam keputusan penghakiman di Mahkamah Coroner, hakim dengan jelas menerangkan bahawa terdapat elemen Allahyarham Adib telah dipukul. Saya nak quote, ini statement daripada hakim, bukan daripada kami. Ini statement hakim. Keterangan dari saksi-saksi ini apabila dilihat secara keseluruhannya telah lebih dari mencukupi, overwhelming, untuk membuktikan kewujudan fakta hal keadaan yang menunjukkan arwah Adib telah dikasari dan dicederakan pada malam kejadian tersebut. Saya merumuskan dan membuat dapatan fakta bahawa sewaktu berada di luar van EMRS tersebut, arwah Adib telah dipukul. Kemudian beliau bersebut lagi, dengan dapatan dan verdik ini, saya mengarahkan Ketua Polis Negara dan Peguam Negara untuk melakukan apa-apa yang perlu bagi memulakan apa-apa siasatan di bawah kuasa mereka seperti yang termaktub di bawah Kanun Tata Cara Jenayah dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan seterusnya menjalankan pendakwaan sekiranya difikirkan wajar. Dan di dalam pengakuan Allahyarham sendiri, apabila ditanya oleh salah seorang pekerja hospital ketika itu, apa yang disebut oleh hakim? Saya tanya lagi kepada dia, Adib jatuh ke? Adib gelengkan kepala dan buat isyarat dengan pusing-pusingkan pergelangan tangannya. Saya tanya lagi, Adib ingat adik kena pukul ke? Adib angguk. Jadi ini adalah kenyataan penghakiman dalam inquest yang dibuat beberapa bulan ataupun tahun yang lepas, menunjukkan bahawa memang terdapat bukti yang kuat bahawa Allahyarham telah dipukul selepas mendengar keterangan puluhan saksi-saksi sama ada ketika kejadian maupun di hospital sendiri. Walaupun beberapa perusuh malam kejadian telah didakwa, namun isu ini tidak ada kena-mengena dengan kes kematian Adib. Jadi, tindakan pendakwaan ini tidak relevan dan tidak memberi apa-apa kesan kepada kes Allahyarham. Memang kita difahamkan beberapa orang telah pun didakwa disebabkan merusuh. Tapi itu merusuh, tidak ada kena-mengena dengan kes Adib ini. Pembela ingin menegaskan sekali lagi bahawa kes ini bukan soal keagamaan atau perkauman, tetapi keadilan kepada Allahyarham dan keluarga beliau. Jika kes ini tidak dapat diselesaikan dengan sewajarnya, maka kewibawaan dan integriti pihak keselamatan akan dipersoalkan oleh rakyat. Dalam masa yang sama, rakyat juga tidak mahu berlaku double standard dalam kerajaan menangani pelbagai kes. Kalau kes-kes yang lain itu nampak kerajaan begitu entertain, diperjuangkan bertahun-tahun, akhirnya mendapat keadilan yang sewajarnya. Kenapa kes ini tidak dilayan dengan cara yang sama? Dengan itu, pembela menuntut agar pertama, kerajaan meneruskan siasatan sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu statement mahkamah. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri pernah membuat kenyataan bahawa siasatan sudah berada di peringkat akhir. Jadi apa jadi dengan siasatan itu? Ini Menteri Dalam Negeri membuat kenyataan dan boleh rujuk kenyataan beliau. Yang kedua, hasil siasatan perlu didedahkan kepada rakyat bagi membuktikan kesungguhan dan menampakkan integriti pihak keselamatan. Jadi perlu beritahu rakyat apa ada ke tak ada dan sebagainya, kes ini. Ketiga, pihak peguam negara mesti meneruskan pendakwaan jika pesalah telah dikenal pasti. Keempat, pihak Majlis Keselamatan Negara perlu mengambil perhatian yang serius kerana ia melibatkan keselamatan pihak penjawat awam secara khusus dan rakyat Malaysia secara amnya. Jadi
kita harap pihak Majlis Lambatan Negara juga dapat melihat perkara ini supaya dia tidak berulang lagi. Kita baru tengok 1-2 hari yang lepas berlaku lagi satu, kita kata, rusuhan oleh setengah pihak disebabkan oleh salah faham. Ini semua indikator-indikator bagaimana keyakinan rakyat kepada pihak keselamatan semakin tipis ataupun berlakunya trust deficit. Yang kelima, kita juga mengharapkan Suhakam selaku pejuang kepada hak asasi manusia membuat siasatan dan mengeluarkan kenyataan sokongan kerana ini melibatkan hak seorang pejabat awam dan keluarganya terhadap keadilan. Jadi jangan Suhakam nak perjuangkan transgender saja, LGBT saja. Jadi harus perjuangkan ini keadilan yang sebenarnya oleh seorang rakyat Malaysia. Akhir sekali, pembela menyeru semua pihak untuk menyokong desakan ini dan berjuang mempertahankan keadilan kepada semua rakyat. Pembela juga menyeru kepada semua menteri-menteri dan wakil-wakil rakyat yang pernah berdemo dan membuat desakan kepada kerajaan untuk memberikan keadilan kepada Allahyarham untuk tidak melupakan kes ini. Ramai menteri-menteri sekarang ini yang dah jadi MP-MP ni bersama-sama dengan kami dahulu berdemo, memantau memo, membuat laporan polis. Mereka sekarang ni duduk di kerusi-kerusi empuk di atas singgah sana-sana. Kita harap mereka tidak lupa perjuangan. Jangan sudah dapat kedudukan yang baik, dapat gaji yang banyak, semua perjuangan telah dibakul sampahkan. So kita harap mereka dapat perjuangkan andai kata mereka tidak mahu dinyahkan oleh rakyat dalam pilihan raya yang ke-15 nanti. Ya. So itu sebagai kenyataan saya. Jadi saya bukalah kalau pada kawan-kawan sebab lain nak tambah apa ke.